Selamat kembali pembelajaran kita murid-murid, dan kali ini kita akan lihat tema yang kelima, memacu produktiviti. Dalam tema ini kita akan lihat tentang sistem binaan berindustri. Bagaimanakah arang kayu bakau dihasilkan? Dan apakah industri berasaskan bidang teknikal dan vokasional yang anda ketahui? Semuanya selepas ini. Tolong gariskan usaha-usaha mengukur. Cara dia sama je. Berikan maksud rangkai kata arus kemajuan. Tema 5, halaman 58, rumah pasang siap. Aktiviti 1, dengar dan analisis maklumat dalam kedua-dua bahan. Sistem binaan berindustri merupakan sistem pembinaan yang menggunakan komponen prasiap yang disediakan terlebih dahulu. Tujuan utama penggunaan sistem ini adalah untuk mengoptimumkan proses kerja dan meminimumkan penggunaan kos buruk. Terdapat 5 jenis sistem binaan berindustri yang digunakan secara meluas di Malaysia, iaitu 1. Sistem konkrit peratuang. Terdapat 2 jenis sistem konkrit peratuang. Pertama, komponen yang menggunakan rasuk, tiang, papak dan dinding tidak galas beban. Kebiasaannya, komponen ini dihasilkan di luar tapak pembinaan dengan menggunakan mesin dan acuan. Kedua, dinding galas beban menawarkan sistem yang lebih mudah, iaitu papak dan dinding. Kedua-dua komponen itu boleh dikeluarkan di kilang atau dibuat di tapak pembinaan. 2. Sistem kerangka keluli. Sistem ini selalu digunakan untuk kerangka bumbung. Struktur keluli sesuai untuk bangunan tinggi dan kebiasaannya digunakan dengan panel papak dan dinding konkrit peratuang. 3. Sistem acuan. Pembinaan dengan sistem ini menggunakan cara yang sistematik dan berasaskan mekanikal. Kos dapat dijimatkan kerana panel acuan boleh digunakan semula. Sistem acuan ini berasaskan keluli, tetapi sejak belakangan ini aluminium dan plastik turut digunakan. 4. Sistem kerangka kayu. Sistem ini merupakan kaedah pasang siap terawal pernah digunakan. Namun demikian, kerangka kayu pasang siap semakin kurang digunakan di Malaysia kecuali untuk pembinaan wakaf dan calet. 5. Sistem blok. Pada asasnya, sistem blok merupakan sistem binaan berindustri yang berasaskan sistem konkrit peratuang. Oleh sebab saiznya yang kecil, komponen ini senang untuk diuruskan. Kebanyakan jenis blok tersebut juga boleh dibuat dengan mudahnya di tapak pembinaan. Khazanah hutan yang ada di Kuala Sepetang, Perak ialah hutan paya bakau. Hutan ini berfungsi untuk mengawal hakisan pantai dan menjadi habitat beberapa hidupan akuatik.
kayu bakau dari hutan ini pula digunakan untuk menghasilkan arang. Kayu bakau yang sesuai untuk dijadikan arang ialah kayu bakau kurap dan kayu bakau minyak. Walau bagaimanapun, pengusaha kilang arang kayu bakau tidak boleh sesuka hati menebang pokok bakau untuk dijadikan arang. Mereka perlu menebang pokok bakau mengikut kapasiti yang ditentukan oleh Jabatan Perhutanan Negeri. Proses untuk menghasilkan arang kayu bakau ini memerlukan kepakaran tenaga kerja yang unik dan mencabar. Secara ringkasnya, proses pembakaran kayu bakau di dalam dapur yang berbentuk iglu dibahagikan kepada 3 peringkat yang memakan masa kira-kira sebulan. Peringkat pertama bermula dengan pembakaran api besar selama 10 hari. Peringkat kedua pula pembakaran dengan api kecil selama 10 hari lagi. Pada peringkat ketiga, pintu dapur ditutup sepenuhnya selama 10 hari untuk proses penyejukan. Peringkat ini merupakan masa paling kritikal dan perlu dikawal rapi bagi memastikan arang di dalam relau tidak terbakar hingga menjadi abu. Walau bagaimanapun, tempoh pembakaran kayu bakau mungkin mengambil masa yang lebih daripada 30 hari bergantung pada saiz kayu dan kelembapan persekitaran. Dalam hal ini, kepakaran tukang dapur menghidu bau asap diperlukan. Tukang dapur yang mahir dapat mengetahui kayu bakau yang telah masak atau belum dengan menghidu bau dan menyentuh asap yang keluar pada hari-hari terakhir. Tukang dapur juga perlu memastikan pembakaran dikawal selama 24 jam sehari bagi memastikan tiada kebocoran pada dinding dapur. Jika terdapat kebocoran yang tidak disedari, kayu bakau di dalam dapur boleh terbakar sehingga menjadi abu. Arang kayu bakau yang dihasilkan di Kuala Sepetang mempunyai kualiti antara yang terbaik di dunia dan mendapat sambutan tinggi di Jepun, Arab Saudi dan Korea. Selain menjadi bahan bakar, arang digunakan dalam industri pembuatan barangan kosmetik, bahan pencuci, baja dan ubat nyamuk. Okey, yang ini cikgu sudah jelaskan pembelajaran kita yang lepas, anda boleh rujuk semula ya. Kata kerja ialah kata menyatakan makna perbuatan atau perlakuan. Okey, kata kerja terbagi kepada 2, kata kerja transitif dan kata kerja tak transitif. Kata kerja transitif pula terbagi kepada 2, iaitu transitif aktif dan transitif pasif. Kata kerja transitif, kata kerja yang menerangkan sesuatu perbuatan yang dilakukan oleh pembuat terhadap sesuatu benda. Sebagai contoh, subjek adalah ahli. Okey, kata kerja transitif memotong. Objek adalah kuku. Ahli memotong kuku. Baik, harap ini jelas. 2 jenis kata kerja transitif. Kata kerja transitif aktif dan kata kerja transitif pasif. Menerima awalan men dengan atau tanpa akhiran kan dan I. Sebagai contoh, Ali mengetuai pasukan bola sepak sekolahnya. Kata kerja transitif pasif. Proses transformasi perubahan ayat aktif menjadi ayat pasif. Sebagai contoh, laporan itu telah disahkan oleh Encik Hamid. Kata kerja tak transitif tidak memerlukan objek sesudahnya. Walaupun begitu, ada sejumlah kata kerja transitif yang mesti diikuti oleh pelengkap dan ada pula yang tidak perlukan pelengkap. Okey, kata kerja tak transitif tidak berpelengkap. Okey, boleh berdiri sendiri tanpa objek. Semua orang pulang, sebagai contoh, padi sedang menguning, ya. Kata kerja transitif
kata kerja tak transitif ini boleh diikuti oleh unsur keterangan yang berfungsi memberi maklumat. Sebagai contoh, terbagi pada 3, subjek, kata kerja tak transitif dan keterangan. Amri menangis teresak-esak. Okey, kita pergi pada kata kerja tak transitif berpelengkap. Okey, terbagi pada 3. Okey, subjek, keadaan bapaknya, kata kerja tak transitif beransur. Okey, manakala pelengkap dia pula baik. Ya, keadaan bapaknya beransur baik. Contoh-contoh tersebut tidak boleh dipasifkan, ya, menjadi seperti ini, ya. Baik diansurkan oleh keadaan bapaknya, tidak boleh dipasifkan. Sistem pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional atau Technical and Vocational Education and Training (TVET) menawarkan pelbagai bidang teknikal dan vokasional seperti automotif, elektrik dan kimpalan. Para pelajar daripada bidang ini boleh menceburi pelbagai bidang industri setelah tamat latihan. Terdapat beberapa latihan dan kemahiran yang boleh pelajar ikuti, antaranya Giat MARA Malaysia, Industri Kemahiran MARA, Kolej Kemahiran Tinggi MARA, Institut Latihan Perindustrian, Institut Kemahiran Belia Negara dan Kolej Vokasional. Terdapat beberapa cara untuk dapatkan modal. Sebagai contoh, sekiranya anda sebagai seni reka fashion, anda boleh menggunakan tabungan sendiri, modal bersama dengan rakan kongsi, bantuan daripada kerajaan atau pinjaman daripada bank. Para pelajar sangat dialu-alukan menceburi bidang industri ini kerana dapat menghasilkan barangan yang berkualiti, membuat pengiklanan dan promosi, melebarkan pasaran domestik dan menjalinkan rantaian pemasaran yang kukuh. Penglibatan murid dalam PKS ini dapat memastikan bekalan bahan mentah tidak terputus. Berurusan dengan pembekal bahan mentah yang mempunyai reputasi yang baik serta menyediakan tempat menyimpan bahan mentah. Dari segi pengurusan pula, pelajar dapat mentadbir perusahaan dengan efisien, menguruskan kewangan dengan cekapnya serta menguruskan pekerja dengan baik.